Malaysia, kami selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Baik, di sini saya ingin nyatakan sebenarnya tanggapan yang mengatakan jika Malaysia menentang pasukan yang tinggi lebih rendah itu sia-sia, bukan tepat dan tak betul. Itu adalah satu pandangan yang salah. Bagi saya, Kim Panggung nak menilai kualiti pemain yang ada pada Harimau Melaya untuk edisi kali ini. Okey, walau apapun saya akan baca satu komen. Okey, komennya yang berbunyi, kalaulah dulu Kim Panggung jadi coach, mungkin rentak permainan Harimau Melaya. Saya juga tengok semua pemain berbakat dengan keyakinan yang ada pada diri sendiri. Cuma rentak yang diterapkan oleh coach pada masa itu membuat batas tersekat, kalau tak dia orang boleh buat yang terbaik. Okey. Ya, baik, bagi saya ada juga betulnya pandangan saudara. Tetapi tidak semuanya tepat kerana semua pemain yang mewakili Malaysia sepatutnya menggunakan peluang yang diberikan oleh coach dan bermain lebih baik, dan untuk menghasilkan permainan yang terbaik harus dilakukan di saat sesi latihan. Kerana kita tahu ramai pemain yang ingin bercita-cita untuk mewakili negara, dan tidak semua pemain dapat mewakili negara. Dan kerana itulah pentingnya pemain perlu didedahkan bermain di luar negara dan pengalaman bermain di kelab-kelab luar negara, terutama bermain di kelab JDT yang banyak terdedah dengan permainan di luar negara. Jadi itu, kalau ingin menyalahkan coach itu adalah satu yang tidak adil juga ya, kerana coach pun menginginkan kemenangan kepada timnya dan memberi yang terbaik untuk timnya ya, kerana semua ini tergantung kepada kemampuan individu pemain bola sepak itu tersendiri. Baik, ini dari satu komen lagi ya. Ini katanya, ini bermakna Malaysia pernah bertemu Papua. Ya, memang Malaysia pernah bertemu Papua beberapa kali ya. Okey, dalam edisi ini 2016 Malaysia masih sukar untuk menjinak ke Papua hanya dengan menang 1-2 sahaja Berbanding dengan edisi 23 ini, Malaysia dapat melangkah kejutan yang luar biasa dengan membenam 10-0 tanpa balas. Itu yang saya katakan tadi, bukan sia-sia, dan kita di sini kita boleh menilai prestasi pemain Harimau Melaya yang ada kini lebih baik dan terbaik lah ya. Okey, baik, dengan komen ini dia berkata dulu Malaysia nak kalahkan Papua susah, sekarang Papua dah jadi tim belasahan Malaysia. Situ dah nampak peningkatan permainan Malaysia di bawah kendalian Kim Panggung. Tahniah, ada hasilnya dari Kim Panggung. Baik, betul juga kata saudara ini ya. Memang ada banyak perubahan, bahkan kita sentiasa memenangi lawan Hong Kong, dan kita harap selepas ini tim baru ini dapat menepaskan Vietnam dan Thailand. Kerana faktor pemain juga yang banyak bermain di luar negara macam Safawi, dan ada juga pemain kacukan yang ada potensi baik untuk mewakili negara dan ada semangat tinggi ya, yang mungkin kata semangat motivasi yang baik daripada coach Kim Panggung kepada pemain, dan mengharapkan sokongan padu kata-kata semangat itu memicu semangat jual pemain untuk terus mewakili negara dan menghadiahkan setiap kemenangan kepada penyokong Malaysia dan menaikkan ranking negara. Okey, baik, dari komen, sebenarnya skuad Harimau Melaya tahun 2016 dah boleh jadi yang terbaik jika Kim Panggung yang melatih skuad ini.
Ya, coach juga memainkan peranan penting tapi tergantung juga kepada individu pemain itu sendiri adakah mereka bermain demi cita-cita dan impian. Okey, bagi saya dalam bola sepak, kalau ada cita-cita tetapi kita lemah dari berbagai sudut contoh pemain bola sepak moden perlu laju dan lebih tenang bila berada di depan gol supaya peluang itu tidak sia-sia dan kena lebih cepat buat keputusan bila bola berada di kaki pemain kita dan bijak dan seboleh pemain perlu bermain lebih cermat biar bila membuat hantaran supaya tidak sia-sia bola itu dari dirampas pihak lawan dan serta ada semangat jual dan EPL yang tinggi lah untuk mewakili negara. Okey, baik. Dari komen ini dia menyatakan skill individu juga amat lemah. Kerana itu pemain kita tidak berfungsi dengan baik dan tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dan paling ketara adalah masalah stamina pemain dan disiplin pemain itu. Dan pasal banyak drama kesalahan kecil sering terjadi kepada pemain Malaysia. Ya, baik. Memang skill pemain Malaysia amatlah lemah. Ya, memang kita tidak nafikan bila ada kekalahan demi kekalahan membuat penyokong menjadi down dan pengkritik terlalu keras hingga membuatkan jiwa emosi pemain terganggu hingga tidak ada semangat untuk bermain lagi. Ya, bagi saya kritikan yang keras bukan jalan terbaik. Caci maki sekalipun tidak akan berubah tahap permainan Malaysia lebih baik sebenar. Hanya pakai motivasi yang sebagai contohnya kata-kata semangat nasihat dari yang baik dari coach Kim Panggung adalah salah satu punca pemain Malaysia kini lebih baik, dan kata-kata kritikan yang baik daripada penyokong itu sendiri dan memberi kritikan menyatakan di mana kelemahan pemain kita dengan lebih baiklah, tidak terlalu keras tidak terlalu perlu Harimau Melaya mengambil pengajaran dari setiap perlawanan walaupun dari dulu hingga sekarang sekalipun pertahanan kita masih lemah kalau nak dikira jika kita lihat setiap perlawanan itu perlawanan kita masih lemah. Ya, memang dalam bola sepak ni kita tak boleh nak melakukan banyak kesalahan sebab kesalahan akan menghukum pihak kita. Sepertinya kita membuat kesalahan di kotak penalti kita membiarkan mereka masuk dengan mudah dan mereka menjadikan gol. Ini suatu yang sangat-sangat selalu berlaku pertahanan kita terlalu lemah. Itu yang perlu pemain Harimau Melaya. Bagi saya back pasukan Malaysia bukan saja perlu pantas kalau tak pantas memang suka untuk kita mengejar bola daripada penyerang yang lebih laju. So kita nak mengimbangi pemain penyerang yang begitu laju, kita perlukan back yang laju untuk menahan dan mengejar bola yang datang meluru ke arah gawang kita. Itu yang perlu diambil berat oleh setiap pemain Malaysia. Baik, katanya lagi sekarang tim Malaysia lebih baik dan lebih laju. Ya, betul, memang perlulah kita mempunyai pemain yang laju. Sekarang bola sepak moden perlu pemain yang lebih laju dan pantas Sebab apa? Sebab biasanya kita bila lawan di peringkat antarabangsa, kita akan berjumpa dengan pemain yang lebih tinggi dan mempunyai kaki dan fizikal yang lebih besar dan lebih tinggi dan lebih panjang. So jika kita hendak mengimbangi mereka dengan kelajuan dan kelajuan pemain sangat penting dan juga stamina pemain itu sendiri dan juga perlulah cepat buat keputusan bila bola berada di kaki kerana pemain perlu lebih cepat mengatur serangan supaya pihak lawan tidak dapat membaca strategi pemain kita. Baik, salah satu saya melihat pada permainan bola sepak
ada peningkatan yang lebih baik, dan ada pemain Malaysia ini yang mewakili kelab JDT yang selalu bermain di peringkat ACL. So ini memberi pengalaman kepada pemain Malaysia dan memberi pendedahan di peringkat yang lebih tinggi, dan ini menjadikan prestasi pemain yang lebih baik berbanding dulu. Minit yang pertama separuh masa yang kedua. Ronald Warisan berdepan dengan Amri Yahya. Kita harapkan Amri tidak mensia-siakan peluang ini untuk meletakkan Malaysia di depan. Itu dia gol kedua. Malaysia melalui Papua New Guinea 2-1. Minit ke-46 menerusi sepakan penalti ketua pasukan Amri Yahya. Ya, itu yang saya katakan tadi, pergerakan-pergerakan positif harus dilaksanakan untuk memperolehi peluang-peluang seperti ini, dan harus pujian kepada Amri selaku ketua pasukan begitu tenang membuat sepakan itu menewaskan penjaga gol Papua iaitu Ronald Warisan di sebelah kiri beliau. Stat menunjukkan 62 penampilan peringkat antarabangsa, 13 gol untuk pemain yang berusia 35 tahun ini. Tetapi kredit harus diberikan kepada Darren Lock yang berani untuk terus pergi ke dalam kawasan penalti. Okey, Safi Salih kembali Richard sekali dalam pasukan negara. Ya, saya rasa sekembalinya Safi Salih mungkin sebagai oportunis, dan beliau masih lagi disegani di dalam pesara AFF, dan saya percaya beliau boleh membantu rakan-rakan beliau dalam aspek-aspek tertentu, terutamanya dalam aspek serangan. Safawi Rashid akan menggantikan Kapten Amri Yahya, dan seorang lagi akan dikeluarkan di sini ialah Irfan Fazail. Tak sampai pun 15 minit Separuh masa pertama, dan apapun tanya pada beliau, saya rasa dengan gandingan yang baru dimasukkan dengan Mak Yu dan sebagainya, mungkin offensive pattern kita dapat lihat ketika ini. Davis untuk Mak Yu, cuba untuk bergerak posisi kegemarannya iaitu di tepi padang, betul di kawasan penjuru. Ini kena berhati-hati, bukan mudah untuk melakukannya. Tapi Salih cuba mendapatkan sepakan penjuru daripada gerakan ini. Gaya dicuri Safawi, dilambungkan ke tengah, mudah untuk ditangkap oleh Warisan. Badrul Bakhtiar Situasi ini 3 minit lagi sebelum perlawanan ini berakhir dengan sepakan percuma yang diambil Leret. Saya ditangkap kemas oleh Apek di situ. Sedaplah buat sliding tackle dalam keadaan padang seperti ini. Walau apapun, yang penting pintu gol kita selamat dulu. Yep. Hujan memang lebat tapi playable, maknanya game boleh dilangsungkan. Permukaan padang juga membantu. Badrul Bakhtiar kapten ketika ini. Vinod Mak Yu melebarkan ke seberang sana untuk Hadin Azman. Pendek pada Rizal Ghazali, masuk dalam kawasan penalti yang membuat overlapping sejak 1976. Itulah ditamatkan permainan oleh pengadil. Pemain-pemain PNG dipanggil ketika ini. Apapun, 2 gol dari Hazwan Bakri dan juga Amri Yahya memberikan kemenangan mutlak kepada pasukan Malaysia dengan 2-1. Harimau sudah